Salam doktor. Salam doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, insyaAllah hari ini kita sambung kuliah kita Fiqh Muamalat bagi teori akad. Sambung minggu lepas punya perbincangan iaitu berkaitan tentang teori akad. Alright. Jadi, apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Baik doktor. Alright. Okey, dah bersedia untuk kelas kita pada hari ini? InsyaAllah. InsyaAllah dah Alright. Okey. Kat bilik saya sekarang ni dia orang tengah buat baiki loceng. Bunyi kalau dengar bunyi loceng tu abaikannya. Okey. Alright. Hari ini kita akan sambung teori akad. Alright. Okey. Terdapat beberapa bahagian akad. Okey. Ada 4 utama bahagian akad. Okey, kalau kita bincang iaitu minggu lepas kita dah banyak bincang tentang teori-teori akad, tentang pemilikan dan sebagainya. Jadi, minggu ini lebih kepada bahagian akad dan khiyar. Khiyar itu option. Okey, berkaitan tentang bahagian akad. Akad ni dilihat daripada 4 aspek. Okey, 4 aspek iaitu okey, akad dari sudut penelitian syarak, akad dari sudut skop dan tujuan, akad dari sudut kaitan hukum dan akad dari sudut penamaan. Ini adalah 4 bahagian akad. Alright. Yang pertama, kalau kita melihat daripada akad dari sudut penilaian syarak. Okey, ada 2 Sah, tak sah. Tu je. Ingat. Kalau akad ini sama ada sah atau tak sah. Contohlah, saya bagi satu soalan. Okey, saya jual kepada Noliana Natasha ni. Ustazah, saya jual ke awak kereta. Okey. Adakah akad saya dengan awak tu, saya kata, Ustazah, saya jual kereta, ni kuncinya, harganya RM50,000. Kemudian Ustazah Noliana bayar kepada saya balik, bayar kepada saya RM50,000. Adakah akad itu sah? Sah. Kenapa sah? Sebab kan macam dah ada persetujuan, lepas tu dia pun dah bagi harga, lepas tu saya akan cakap saya beli. Lepas tu dah ada kan macam sempurna lah jual beli tu. Betul. Maknanya, hello? Dengar tak? Alamak, putus pula. Dengar-dengar? Okey. Maknanya akad itu telah sempurna. Alright. Inilah dia. Okey, kemudian boleh tak kalau Ustazah Noliana, saya jual kepada Ustazah Nurul Aizah. Saya jual tai ayam untuk buat baja. Boleh tak? Ya? Ya doktor? Ustazah, saya nak tanya. Saya jual tai ayam kepada anda sebab untuk buat baja. Adakah jual beli kita itu sah? Dia belum jadi baja ke macam mana tu doktor? Memang awak bayangkan awak menanam pokok bunga. Jadi awak nak baja. Jadi saya ada tai ayam, jadi saya jual kepada anda. Boleh ke tidak boleh? Boleh. Rasanya kalau kita dah ada akad tu lah. Tapi adakah tai ayam itu dikira satu barang yang sah dari segi undang-undang Islam? Ni mesti tak datang kelas minggu lepas ni. Datang doktor. Ah. Kalau Okey. kalau ikutkan tak. Okey, kalau ikutkan memang Tak. tak sah lah kalau saya jual tai ayam. Okey, walaupun tujuannya untuk baja disebabkan tai ayam itu sendiri adalah tidak najis Najis, tidak boleh dijual beli. Melainkan saya dah ubah jadi bentuk yang lain. Tapi ada juga perbahasan yang mengatakan jual beli itu tidak sah sebab itu dikira sebagai najis. Tapi anda boleh mengenakan orang kata apa, upah sebab anda mengenakan anda anda berusaha mengumpulkan najis tersebut. Alright. Okey, kalau kita pergi kepada akad yang sah. Okey, akad yang sah ini dia boleh berlaku tanpa sebarang kecacatan. Okey. Maknanya dia lengkap syarat pula. Lengkap kita punya syarat ni tadi. Okey. Tak ada ke yang buka kamera ini ni? Semua malu-malu ya. Dah minggu kelima ni tak buka kamera, saya tolak markah ni. Alright. Alright. Kalau dia tidak boleh ada kecacatan. Okey, maknanya lengkap lah. Dia dah balik,
barang, semua ada, rukun semua ada. Syarat-syarat pun dah ada. Jadi dia tidak ada, alright, dia tidak, akad itu menjadi sah lah. Sah maknanya dia berkuat kuasa, boleh dilaksanakan. Okey? Itu adalah maksud dengan akad sah. Kemudian dalam akad, kategori akad sah ni dapat dibahagi pula kepada dua. Okey? Akad yang diluluskan tanpa syarat, akad yang diluluskan bersyarat. Ada dua kategori ataupun dua kategori dah. Okey. Jadi kalau kita pergi kepada akad yang diluluskan tanpa syarat, okey? Al-akad al-nafiz, okey? Di mana akad ni tidak memerlukan kelulusan orang lain. Seperti tadi, saya dengan Ustazah Nurliana berurusan membeli kereta. Okey, jadi tak ada bergantung kepada kelulusan yang lain, pihak yang lain, sebab saya dan Ustazah Nurliana ini lengkap dah syarat-syarat dan rukunnya. Okey? Jadi merujuk kepada bersumberkan individu yang mempunyai kuasa. Maknanya Ustazah Nurliana berkuasa dan saya pun berkuasa. Alright? Kesan akad ni adalah serta-merta. Baik, kemudian kalau kita pergi kepada akad yang seterusnya, iaitu akad yang diluluskan bersyarat, al-mauquf ataupun terhenti. Al-mauquf ni maksudnya berhenti. Berhenti kan? Okey. Perkataan asalnya waqafa kan? Waqafa. Berhenti, terhenti. Okey. Akad yang memerlukan kelulusan pihak yang tertentu. Okey. Bersumberkan daripada individu yang tidak mempunyai kelayakan penuh. Sebagai contoh, Ustazah apa ni? Ustazah, semua Ustazah kan? Lupa pula semua Ustazah. Okey, Ustazah Saidatul. Ustazah Saidatul. Okey. Tiba-tiba Ustazah Saidatul kata, kita nak minta adik beli barang. Okey. Minta adik beli barang. Walaupun mazhab Syafi'i tidak membenarkan kanak-kanak yang belum memayis ataupun baligh untuk beli barang, tetapi ada mazhab yang membenarkan. Saya tak ingat mazhab apa, boleh tengok balik. Okey, itulah maksudnya akad itu bersyarat, sah dia bersyarat. Maknanya kita memberi kebenaran untuk menjalankan akad tersebut oleh kanak-kanak tersebut. Perlu jika mendapat kelulusan daripada wali. Okey. Alright. Itu adalah syarat akad yang diluluskan secara bersyarat. Kemudian kalau kita pergi tengok lagi yang lebih dalam, akad tidak sah. Akad tu tak sah. Di mana terdapat kecacatan atau tidak menepati rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Okey. Sebagai contoh, kalau kita beli barang macam saya dengan Ustazah Nurliana tadi, nak jual beli kereta, tiba-tiba kereta tak ada. Nak jual beli barang, kereta tu tak ada. Maknanya akad itu tersebut tidak sah dari segi undang-undang syarak. Maknanya terbatallah akad tersebut. Okey. Alright. Maknanya tidak mengikat apa-apa. Kita tidak masuk kontrak pun sebab akad itu sendiri tidak sah. Kalau kita melihat dengan lebih dalam, terdapat dua keadaan, iaitu akad batal, akad fasid. Apa maksud akad batal? Apakah yang dimaksudkan dengan akad batal? Akad yang cacat. Akad yang tak cukup. Akad yang tak cukup rukun. Tak cukup rukun tadi. Kalau bagaimana pula kalau akad fasid? Macam mana akad fasid? Bagaimana akad fasid? Betul-betul ni saya ngajar macam dekat library ni. Tak ada jawapan. Okey, tak apalah. Tak ada jawapan nampaknya. Okey, kalau kita pergi kepada akad batal. Okey, sebagai contoh. Akad yang ada cacat pada rukun dan barang diakadkan. Sebagai contoh, pihak yang orang kata orang gila, kita buat akad jual beli. Itu tidak sah ataupun batal. Okey, akad ni dianggap tak sah sejak awal lagi. Dia memang tak sah dah. Okey, macam arak kan. Arak. Kita jual arak. Okey, dia memang tak sah dah. Okey. Tidak membawa kepada pemilikan, pemindahan milik sama sekali. Alright. Manakala akad yang fasid,
ialah akad yang diperundangkan pada prinsipnya tetapi tidak diperundangkan pada sifatnya. Okey? Lahir daripada pihak yang berkelayakan barang yang sah namun sifat terhadap apa yang diakadkan tu tak jelas. Okey? Sebagai contoh, kita nak jual kereta. Saya nak kata kepada Ustazah Nur Liana tadi, okey, kereta tersebut saya kata saya ambil lah saya jual kereta. Okey? Asalnya akad itu fasid fasid. Jadi untuk memastikan akad itu tidak orang kata terbatal ataupun tidak sah, saya pun datangkanlah kereta. Saya tunjuk gambar dia. Okey, nanti Ustazah datang. Inilah keretanya. Okey, maka akad itu akan menjadi akad yang sah. Alright. Jelas? Jelas? Kalau laju beritahu Alright. Okey, kemudian kita pergi kepada akad dari skop dan tujuan. Okey, skop dan tujuan. Yang pertama ialah akad pemilikan. Akad pemilikan. Apakah itu akad pemilikan? Apakah itu akad pemilikan? Contohlah, saya bagi contoh. Apa contoh akad pemilikan? Wih, diam saja ni. Apakah contoh akad pemilikan? Kalau sewa. Ya betul, sewa akad sewa, okey. Ataupun akad ni akad jual beli. Okey, dia sebenarnya lebih kepada melibat apa? Akad jual belilah, akad jual belilah. Senang sikit. Okey. Kita jual beli maknanya kita menjadi pemilikan. Kita menjadi pemilik kepada barangan tersebut. Okey, bukan sewa. Saya rasa sewa tu tidak bertepat tidak tepat. Tapi kepemilikan saya rasa yang paling tepat ialah jual beli. Kita jual, kita beli, kemudian barang tersebut adalah menjadi milik kita. Itu maksudnya akad pemilikan. Kemudian bagaimana kalau akad pertukaran atau muawadah, okey? Di mana muawadah ni ialah kata apa, kita paling mudahnya ialah macam mana nak cakap dia bila macam mana? Apa contoh? Dia bagi tolong saya tak? Macam kita beli baju ayam tadi. Itu pun saya rasa dia lebih kepada macam In ke doktor? saya ingat dia macam ni. Mungkin dia macam ni. Maksud dia ialah sudut pertukaran itu ialah kita orang kata apa? Barter, sistem barter lah. Seperti tapi kalau jual beli pun sistem pertukaran juga. Tapi kalau saya nak bagi jelas ialah barter sistem. Barter sistem sebagai contoh Afiq Afnan, Ustaz Afiq. Okey. Dia ada motor. Okey. Dia ada motor LC. Ustaz Firdaus pula dia ada motor Waisuku. Okey. Mereka bersetuju untuk membuat pertukaran. Okey, pertukaran. Jadi itulah dia maknanya akad pertukaran. Okey. Kemudian kalau kita pergi akad sukarela, tabarruk. Tabarruk ialah apa itu akad tabarruk? Dia lebih kepada akad yang orang kata apa tanpa imbuhan ataupun akad sehala lah kot. Dia sukarela. Dia kebanyakannya akad yang bersifat sehala boleh, tapi boleh juga jadi dua hala. Okey, di mana sebagai contoh kan, dia tidak dapat apa-apa imbuhan pun. Dia tak dapat. Saya bagi sesuatu tapi saya tak dapat apa-apa pun. Betul tak? Ada pernah tak berlaku? Anda berbagi Dia macam hibah ke doktor? Ya, betul. Sukarela macam hibah lah. Tapi dia boleh juga jadi dalam bentuk hutang. Sebagai contoh, saya bagi hutang kepada Wasik, tiba-tiba Wasik tak kenal saya. Buat tak kenal. Kan? Saya pun tak apalah Wasik, saya halalkanlah. Awak pun muka pun tak nak, memang muka tak nak bayar kan. Okey, itu ialah akad sukarela. Okey. Hibah, wasiat, wakaf, sedekah. Okey. Boleh juga terjadi dalam contoh kan. Ustaz Afiq dia kata, Dr. Harry, boleh tak saya nak pinjam laptop?
Saya nak pinjam laptop. Saya nak buat apa? Nak main? Nak main apa? Nak main game lah contohlah kan. Nak main ataupun tengok orang kata apa? Semalam highlight Manchester kena kitai kan. Contoh. Contoh Arsenal pun kena sayangnya, malangnya Arsenal pun sama juga kena Cina sungguh Arsenal. Okey Saya harap penonton-penonton Arsenal jangan marah saya hina jugalah Arsenal Okey, alright. Pastilah belum terlambat untuk tukar kelab. Okey. Tak apalah, trust the process orang kata kan. Proses sangat. Okey Alright. Okey. Kemudian kalau itu adalah kita bincang akad sukarela, kemudian kita pergi kepada akad pengguguran. Akad yang pengguguran. Okey, bagaimana akad pengguguran ni berlaku? Iaitu maksudnya ialah menggugurkan salah satu hak daripada hak-hak yang ada atau miliki. Alright, sebagai contoh okey, sebagai contoh ialah orang kata apa? Pernah dengar tak huluk? Benar. Apa dia? Dan doktor, Apa dia? Tak yang berlaku dengan bayaran. Okey. Yes, tebus talak kan. Okey. Maknanya itu adalah dia menggugurkan perkahwinan dia dengan tebus talak ataupun okey, macam contoh macam pernah tak apa? Kalau contoh kan, contoh wasik menikah wasik tak boleh sebutlah. Orang lain lah. Contohnya Muhammad Khairul Muzammil. Nama dia. Muhammad Khairul Muzammil ini menikam dan membunuh Muhammad Khairul Anbiya. Muzammil membunuh Anbiya. Okey. Jadi Muzammil akan dikenakan hukum apa? Muzammil. Bonus balas. Kisos. Kisos kan? Okey. Tiba-tiba ahli keluarga Anbiya ni dia kata, tak apalah, kita maafkan tanpa menuntut sebarang apa-apa. Itulah dipanggil sebagai akad pengguguran. Okey, dia boleh menggugurkan sebagai itu antara contoh yang lain. Contoh ada juga contoh macam tadilah. Saya bagi pinjam Ustaz Afiq kan. Ustaz Afiq datang kat saya, Dr. Ferry, saya nak pinjam RM2. Nak beli apa RM2 kan? Dia kata dia nak beli kali bakar. Jadi, tahu kali bakar? Tak tahu cali bakar tu apa? Cali bakar. Tak tahu je. Tak tahu tu. Al-Afiq mungkin tahulah. Tak apalah, balik nanti Google lah apa maksud cali bakar. Harga cali bakar lebih kurang dalam RM45 sebenarnya. Tapi tak apalah, tak cukup RM2. Okey, tak cukup RM2. Jadi, nak beli cali bakar tak cukup RM2. Jadi, dia pinjam duit saya kan. Tapi, saya hantar WhatsApp. Dia tak reply. Macam semalam kan. Ada yang hantar WhatsApp kat saya. Suruh tengok assignment dia. Saya pun tak sempat nak reply. Tak sempat nak tengok. Sebab semalam ialah waktu saya bersama anak-anak. InsyaAllah kalau saya rajin hari ni saya tengoklah. Alright. Okey. Jadi, tiba-tiba tadi siapa? Ustaz Afiq Al-Afiq. Nak beli cali bakar tak cukup RM2. Jadi nak tak nak dia pinjam kat saya. Tapi kemudian dia macam buat tak kenal je. Buat tak kenal dah. Biasalah kan bagi pinjam duit kan. Mestilah buat tak kenal kan. Kalau kenal nanti kena bayar kan. Jadi saya sebagai pemberi hutang, tak apalah Ustaz Al-Afiq, saya halalkan lah kan. Saya halalkan. Itulah maksudnya pengguguran. Kemudian kita pergi kepada akad orang kata pelepasan. Pelepasan ialah kita memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan kerja kita. Pelepasan. Di mana sebagai contoh, Ustaz Wasik, Ustaz Wasik, boleh tak tolong wakilkan saya, tolong pergi ke kedai, tolong beli nasi goreng kampung. Okey. Boleh tak? Saya rasa itulah maksudnya. Akad saya mewakilkan. Itu bukan mewakilkan. Wakil ke? Bukan kot. Tak tepat. Sebenarnya kurang tepat. Okey, contohlah. Dropship. Dropship. Ada ramai dropshipper dalam ni kan. Tapi saya suruh dia PM saya. Dia tak PM saya. Mungkin dia dah tukar kepada
PM yang ke-9 ke 10 kan sekarang ni PM kan. Okey. Jadi dia mewakili syarikat yang besar tu menjadi dropshipper. Maknanya okey, dia menjadi wakil kepada syarikat tersebut. Jadi itulah syarikat tersebut telah melepaskan dia orang kata apa? Kuasanya kepada orang lain untuk melakukan kerja dia. Itulah maksudnya akad pelepasan. Yang sesuai ialah akad wakalah. Okey, kemudian kita pergi kepada akad pengehadan. Pengehadan. Itu cara pengejaan yang betul Pengehadan. Oh, saya pakai emas. Alright. Pengehadan. Pengehadan ini di mana kita orang kata apa? Kita melakukan tindakan orang kata apa? Pengehadan adalah macam contoh kita menegar ataupun melarang daripada melakukan sebarang tindakan. Sebagai contoh kita orang kata apa memecat kalau dalam pengurusan harta pusaka kan. Dalam pengurusan harta pusaka kita ada wasi ataupun pentadbir harta pusaka tu. Jadi kita memecat pentadbir harta pusaka tu sebab dia tidak amanah. Itu maksudnya akad pengehadan. Kalau kemudian kita pergi kepada akad jaminan. Akad jaminan. Di mana dia menjaminlah, menjamin barangan tersebut dijaga dengan baik, okey? Ataupun biasa tak anda semua pinjam PTPTN ke? Tak ada pinjam PTPTN. Ada yang pinjam, ada yang tak. Ada doktor. Betul Ada kalau yang tak. ada yang tak. Okey, siapa yang tak pinjam PTPTN? Saya Apa tak pinjam PTPTN? Dapat apa JPA? tak. Yayasan Terengganu. Tak. Okey, Fama. Ya. Okey, tak apalah. Kalau father and mother okeylah, boleh, tak ada masalah pun Jadi kalau macam kita pinjam PTPTN, kita mesti ada penjamin. Betul tak? Macam siapa tadi yang kata dia pinjam PTPTN tadi? Betul doktor. Ada penjamin Okey. Itu adalah akad jaminan untuk dia bayar balik pinjaman. Kemudian kita ada akad penyekutuan ataupun syarikah. Okey, di mana biasanya kita menggunakan konsep orang kata apa, kita berpakat lah. Okey, contohnya kan macam saya, kalau saya seorang gunakan modal saya seorang nak buat bisnes, tak cukup bajet. Jadi saya minta lah semua ahli saya kan dalam kelas ni, okey, kita menyumbang seorang RM5. Kita buat bisnes. Kita buat bisnes apa? Jual char kway teow. Jual kway teow kerang. Tak nak tauge. Tak nak tauge. Char kway teow kerang, tak nak tauge dengan kerang. Okey, contohlah Okey, itu adalah contoh. Itu ialah akad kita beramai-ramai collect duit, kita buat sama-sama untuk perniagaan. Kemudian kita ada akad pemeliharaan. Okey, ataupun penjagaan di mana saya minta Ustaz Wasik untuk simpankan duit saya. Punyalah amanah Ustaz Wasik ni kan. Saya bagi dia RM100,000. Kemudian Ustaz Wasik ni pun simpan duit tu. Simpan dengan sebaik-baiknya. Alright. Itulah yang dimaksudkan tentang akad pemeliharaan. Jelas Tak juga ni saya cakap ni. Okey, kemudian kita pergi kepada topik yang seterusnya. Iaitu akad dari sudut kaitan hukum. Okey. Ada ni ke? Alright. Saya baru perasan ada chat. Okey, saya tak buka chat daripada tadi. Okey, akad dari sudut kaitan hukum. Iaitu terbahagi kepada 3 Iaitu akad serta merta iaitu munjis, akad tergantung ataupun dan yang terakhir akad yang bertangguh. Okey. Kalau akad serta merta tadi, kalau kita jual beli, okey, tak ada syarat apa-apa, kita jual, kita beli, itu ialah akad tu serta merta kan. Lepas ni Ustazah Alia pergi ke kedai membeli kopi. Kopi tutup. Okey Alright. Kopi maknanya kita pergi ke kedai, cek saya beli kopi ni gini ni, dah terus. Maknanya akad itu berlaku secara serta-merta. Okey. Alright. Kemudian kita pergi akad yang tergantung, mu'allaq, iaitu akad yang mengikat. Maknanya terhasil dengan menggunakan salah satu daripada kata-kata syarat. Sebagai contoh, sebagai contoh kan, saya mewasiatkan harta saya ini kepada rumah anak-anak yatim. Maknanya wasiat saya tu sah, tetapi dia tergantung.
pelaksanaannya selepas saya mati. Sebab wasiat ialah pemberian selepas saya mati. Maknanya akad itu tergantung. Kalau kita belajar lebih tinggi kan, mungkin nanti anda belajar harta pusaka kan. Kita akan belajar kontrak hibah rukbah. Di mana akad itu tergantung. Dia menunggu siapa mati dulu, barulah harta itu menjadi milik dia. Dia itu panggil akad hibah rukbah. Okey, kemudian kita pergi kepada akad yang bertangguh. Iaitu, okey, contohnya Ustazah Nurliana. Muncul kat sini, nama ada, saya letak 4 orang ni. Yang ada Ustazah Liana, Ustaz Wasik dengan Alia je. Ustazah Alia je. Yang muncul dekat skrin saya ni kan. Nama dia orang lah yang akan saya sebut kan. Ustaz Firdaus mana Ustaz Firdaus? Sejak kalah MU ni terus diam Ada doktor. Okey lah. Trust the process lah orang cakap. Saya Newcastle. Newcastle, bagus. Saya pun Newcastle, fan Newcastle ialah fan MU yang apa? Yang terhina lah. Kan? Itu. Yang terluka ataupun yang terluka bukan yang terluka apa? Tersakiti. Tersakiti. Silap pula. Okey Alright, itu adalah contoh. Okey contoh Biasa kan muncul kat sini Ustaz Firdaus kan. Sedap sikit nak bahan dia kan. Muka dah tahu dah muka MU. Muka MU ni senang je nak tahu sebab muka senang kena tipu. Tu je. Okey sebab dia percaya kepada proses tapi sebenarnya proses tu tak ada. Okey. Kemudian kita pergi kepada akad yang bertangguh. Okey. Ditangguhkan pada masa akan datang. Okay, saya sebutlah sebagai contoh Ustaz Firdaus nanti datang ke UTM bulan hadapan, sewalah rumah saya di Taman U Skudai Darul Aman. Okey, Skudai Darul tak ada Darul. Johor Darul Takzim. Alright. Jadi kontrak tersebut berlaku pada hari ini tetapi Ustaz Firdaus akan masuk ke rumah saya pada bulan hadapan. Okey. Kemudian dari sudut nama, ada akad yang bernama, ada akad yang tak ada nama. Okey. Kemudian sebab apa tau? Ada akad musammah di mana dalam Islam dia telah tetapkan akadnya. Yang pertama sebagai contoh kan. Biasa kita jual beli al-bai'. Okey, al-bai' itu clear dalam Islam. Itu nama dia lah. Okey. Alright. Kemudian kita ada kontrak mudharabah kan ataupun kita ada kontrak wakalah. Kita mewakilkan. Saya mewakilkan Ustaz Firdaus menjadi Presiden Persatuan Newcastle United di UTM. Penyokong MU yang tersakiti. Jadi dia terpaksa sokong Newcastle. Asalkan ada United di belakang kan. Jadi, okey, wakalah. Kemudian al-hiwalah. Okey. Apa tu al-hiwalah? Diam sungguh ni. Diam sungguh. Diam sungguh Diam tanda setuju. Okey, al-hiwalah ialah kontrak di mana kita pindah hutang Kita pindah hutang. Sebagai contoh, saya hutang dengan Ustaz Firdaus. Okey. Saya hutang dengan Ustaz Firdaus. Ustaz Wafiq pula hutang dengan saya. Jadi, saya menggunakan kontrak hiwalah itu memindahkan hutang saya kepada Ustaz Wasik, kemudian Ustaz Wasik akan bayar kepada Ustaz Firdaus. Itu maksudnya hiwalah. Kemudian kita ada akad-akad, orang kata akad tidak bernama ni akad contemporary. Tak ada pada zaman Rasulullah SAW. Paling ketara ialah bai' al-inah. Okey. Bai' al-inah nanti kita akan bicara dalam kelas insya-Allah pada masa akan datang. Kemudian kita ada bai' wafa, al-wafa, di mana bai' al-wafa ini bermaksud saya macam contoh kan, saya jual laptop saya kepada Ustaz Firdaus. Kemudian orang kata apa, saya beli balik ataupun saya tebus balik laptop saya tu, saya beli balik dengan Ustaz Firdaus. Dan itu semua ada dalam perjanjian. Itu dipanggil bai' al-wafa. Okey. Kemudian kita pergi kepada khiyar. Apa itu khiyar? Ikhtiar. Apa itu khiyar? Apa itu khiyar? Option. Option. Apa itu option? Pilihan. Jangan jawab pilihan. Siapa jawab pilihan, dia penyokong MU. Apa maksud khiyar? Saya dengar perkataan terpilih, pilih. Saya dengar perkataan pilih, terpilih. Saya akan cop dia sebagai penyokong MU yang hina.
Apa maksud option? Semua ataupun diam dia penyokong MU. Kalau diam dia penyokong MU atau Arsenal. Pengembalian. Apa dia? Pengembalian. Kembalikan. Apa dia? Tak dengar lah. Kembalikan barang ataupun Okey, kembalikan barang. Okey, satu jawapan yang menarik. Okey. Betul. Dia bukan betul lah. Dia hampir betul. Okey, bagus. Kan ada kan dalam slide ni. Baca je lah. Semua nak kata option tu apa. Baca kan ada dalam slide ni. Itu pun nak ajar. Ustazah. Okey. Saja je. Okey. Iaitu salah satu pihak berakad boleh meneruskan akad atau tidak meneruskannya. Di mana anda mempunyai orang kata apa? Anda mempunyai selection. Tak boleh sebut pilihan kan. Anda mempunyai selection. Tak nak mengaku kan penyokong MU kan. Jadi kita tidak boleh menyebut perkataan tersebut. Okey. Dia meneruskan dia mempunyai selection. Dia mempunyai orang kata apa? Opportunity either to continue or to stop the contract. Okey tanpa menggunakan perkataan tadi. Ingat siapa sebut perkataan tadi dia dikira sebagai penyokong MU. Okey. Selection ini disebabkan sesuatu hal yang berlaku. Okey. Selection Okey, sebab ada perkataan di sini Alright, sebab ada perkataan di sini. Jadi kita kena guna perkataan yang lain lah. Selection. Alright. Jadi itulah maksud khiyar. Khiyar di mana anda mempunyai selection. Okey. Either to stop or proceed the contract. Alright. Kemudian dalam khiyar atau option ni tadi, okey, ada 8 jenis 8 jenis. Banyak jenis ni. Ada majlis, ada rujuk, ada qabul, ada syarat, ada aib, ada ta'yin, ada ru'yah bukan ru'ayah, bukan ru'yah dengan naqdi. Ada 8. Ingat 8. 8 jenis khiyar. Okey. Okey, ini yang khiyar ni menyebabkan kita tahu apa hak kita. Hak kita untuk membuat selection. Okey Tidak boleh menggunakan perkataan tadi, masih terguna pakai sampai habis kelas ni. Kalau tidak dia penyokong MU. Alright. Kemudian apakah khiyar majlis? Khiyar majlis. Okey, di mana secara ringkasnya ialah anda masih orang kata apa berada di dalam majlis tersebut. Okey, contohnya saya kata kepada Ustaz Firdaus. Ustaz Firdaus, saya jual baju Manchester United ini kepada Ustaz Firdaus sebagai contoh. Saya jual baju Ustaz Firdaus. Ustaz Firdaus tu dah bayar dah kepada saya. Dah sah dah. Dah jadi. Tapi masih dalam majlis. Masih dalam majlis. Maknanya kita masih belum berpisah lah. Sebab biasalah MU kan dia ajat-ajat brotherhood kan. Okay. Alright. Jadi masih belum berpisah. Tiba-tiba Ustaz Firdaus tak nak lah. MU kan hina. Jadi pun dia pun memulangkan barangan tersebut kepada saya dan meminta balik duitnya. Itu dimasukkan khiyar majlis. Okey. Yang penting key point ialah sebelum berpisah berada di dalam majlis. Okey. Tu yang kata tu. Apakah yang masukkan dalam majlis? Ada yang ulama kata okey dia dalam tempoh-tempoh yang tertentu, dia bergantung kepada uruf lah, uruf setempat tu. Tapi ada yang katakan Imam Malik majlis itu maksudnya ialah dalam tempoh 3 hari. Ada ulama tak saya mazhab Maliki mengatakan majlis tu dalam tempoh 3 hari. Okey, khiyar rujuk. Okey, khiyar rujuk ni dia sebahagian daripada khiyar majlis tu. Okey, di mana apa maksud roja'ah? Apa maksud roja'ah? Ustazah, ustaz, roja'ah. Pulang. Kembali. Balik. Kembali. Apa maksud option? Pilihan. Selection. Penyokong MU. Penyokong MU ni. Jelas ke MU ni. Okey. Alright. Tertipu Wasik. Okey. Dia terguna pakai kita punya terma MU tu kepada pilihan tu sampai hujung kelas kita. Alright. Rujuk itu ialah Ustaz Wasik tadi
saya nak jual jersey MU kepada Ustaz Wasik, tapi dalam tempoh majlis tersebut saya kata alamak tak naklah jual kepada Ustaz Wasik ni. Jadi saya pun buat khiyar rujuk. Okey, maknanya dia masih dalam satu majlis tapi sebelum penerimaan dibuat, saya kata tiba-tiba Ustaz Wasik kata saya nak belilah. Saya nak beli, dah nak beli, tu kata tak jadi jual. Tak, saya masih dibenarkan membuat option ataupun bukan pilah, bukan pilihan. Oh, saya sebut pula. Okey, saya MU Alright, okey. Tersebut. Sorry. Selection. Okey, kita ada option untuk membatalkan. Okey, saya pun tertipu dengan saya punya idea saya sendiri tadi. Alright. Kemudian kita ada khiyar qabul. Khiyar qabul. Khiyar qabul di mana pihak yang untuk pilihan tersebut juga ni. Pilih untuk menerima apabila sesuatu tawaran telah berlaku. Pilih tu dia tak termasuk dalam sebutan yang betul. Pilih. Okey. Pilih maknanya Ustaz Wasik tadi saya dah tawarkan dah kepada Ustaz Wasik jersey MU tadi. Okey. Saya dah tawarkan, saya tak tarik balik. Kemudian Ustaz Wasik kata tak nak lah. MU tu hina. Jadi itu berlakunya khiyar. Okey. Maksud kat sini pembeli sendiri yang membuat pilih ataupun selection tadi. Alright. Tapi tadi khiyar rujuk dan khiyar qabul ni merupakan sebahagian daripada khiyar majlis. Alright. Kemudian kita pergi kepada khiyar syarat di mana pemilihan yang dinyatakan dalam akad. Sebagai contoh, okey. Saya tersebut lagi ni sebenarnya. Tapi tak apalah. Okey, anggaplah memang saya betul lah penyuka MU yang sah. Alright. Jadi kita meletakkan syarat untuk memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad. Sebagai contoh, saya beli barang ini dengan syarat khiyar dalam tempoh 2 hari. 2 hari. Kalau macam kita beli dekat Shopee kan ada khiyar juga kan dalam Shopee tu kan. Shopee tu dipanggil tapi dia bukan khiyar syarat sebenarnya, dia lebih menghampiri khiyar yang lain. Okey, tapi tak apa. Maknanya kalau dia tengok barang itu dia 2 hari dia boleh membatalkanlah jual beli tersebut Okey. Dia akan tamat khiyar syarat ni dalam 3 keadaan, iaitu pihak yang diberi pilihan meneruskan atau membatalkan akad dalam tempoh. Okey, contohnya tempohnya 2 hari. Tapi tak silap saya dia sampai 3 hari sahaja tak silap saya lah. Boleh rujuk dalam buku ataupun kitab 3 hari. Okey, tamat tempoh tanpa sebarang tindakan. Okey, 3 hari tak ada nak batal, tak ada nak teruskan. Diam saja maknanya tamat tempoh lah. Kemudian berlaku kerosakan pada barang dalam tempoh. Okey, contohnya saya dah rosakkan barang tersebut, maka saya tidak boleh menggunakan khiyar itu lagi. Maknanya menjadi milik saya lah barangan tersebut. Itu dimasukkan dengan khiyar syarat. Jelas setakat ni? Laju sebab saya ada tetamu sikit hari ni. Jadi saya nak belasah tetamu saya. Okay. Alright. Kemudian kita ada khiyar aib. Khiyar aib. Iaitu berlaku kerosakan kecacatan pada barang ataupun tidak menepati spesifikasi yang dipersetujui. Pernah tak beli barang dekat Shopee? Pernah tak? Dia hantar barang yang salah. Pernah. Tak cukup item. Tak cukup item. Beli apa tu Ustaz Wasik? Beli kopiah tu. Kopiah. Okey, ingat beli cali bakar. Okey, beli kopiah, alhamdulillah beriman dan beramal soleh. Bagus. Okey, Ustaz Wasik. Bagus beli kopiah. Okey. Kalau barangan anda diberikan option untuk membatalkan ataupun memulangkan ataupun mendapatkan barangan yang anda perlukan. Itu dipanggil khiyar aib. Tak silap saya di dalam Shopee kalau anda dapat barang tersebut boleh refund balik ke? Boleh dia tengok seller lah. Tanya seller lah kan. Tapi biasanya seller akan return balik lah. Refund balik. Kalau macam kita beli kopiah kita beli kopiah tapi datangnya ialah helmet ARC. Anda ambil helmet tu tak? Senyap ke? Terus accept je
Okay. Anda beli kopiah datang helmet ARC. Apa? Atau sekali dengan carburetor motor LC kan. Apa? Alright. Gitu. Anda boleh khiar aib. Okay. Bukan maksud yang itu tapi maksudnya kalau anda mendapat barang yang tak mengikut spesifikasi, anda mempunyai option untuk membelilah. Okay. Alright. Kecacatan itu mestilah orang kata apa berlaku sebelum diterima oleh pihak akad. Maknanya telah ada aib tu. Kecacatan tu telah ada. Dan anda pula tidak mengetahui. Oh, mak aku jatuh. Siapa yang melatah tu? Siapa yang melatah tu baik mengaku. Siapa tak mengaku dia penyokong MU. Okay. Siapa tak mengaku dia penyokong Arsenal. Okay, semua tak mengaku. Okay, tak apalah. Dalam kelas saya ni semua penyokong Chelsea kat ni. Okay, dia tidak mengetahui kecacatan sewaktu akad itu. Okay, dia tak tahu pun. Okay. Okay, semasa akad dibuat tidak disyaratkan supaya pihak yang menerima akad melihat terlebih dahulu subjek akad. Itulah syarat-syarat bagi khiar aib. Bagaimana pula tamatnya khiar aib ni? Pihak berkenaan bersetuju dengan kecacatan. Okay. Contohnya kita dah bersetuju dah dapat helmet ARC tadi tu kan. Kecacatan lah tu. Kita order kopiah tapi datang helmet ARC. Ada lagi ke helmet ARC ni? Saya dah lama dah tak naik motor ni. Saya tak tahu ada lagi. Ada lagi helmet ARC? Ada. Mahal tak helmet ARC? Sekarang. Satu Boleh? lima. Ke anda pakai MS88 ni? Helmet apa anda pakai? Magnum Ustaz. Magnum. Magnum. Wish, berdosa tu pakai Magnum. Okay. Saya helmet satu Malaysia je. Tak apalah, biasalah penyokong MU memang macam tu. Okay. Alright. Okay. Kalau saya suka helmet MS88 tu. Lepas tu selotip kan. Saya ada satu helmet tu season tapi mak saya marah saya kalau saya pakai helmet tu. Dia kata kan, kau ni belajar tinggi-tinggi pakai helmet macam tu sebab dah buruk sangat lah. Tapi saya suka benda tu dia macam, bila buruk-buruk ni dia nampak macam seni tau. Kan? Betul tak? Ke tak setuju dengan pandangan saya? Sebagai contoh kan, kasut sneakers kan. Kasut jalanan. Saya suka yang dah season-season, bandel-bandel kan. Sebab dia menunjukkan kesenian tau. Oh, kesenian tu yang penting. Walaupun orang kata dia suka kasut-kasut baru kan. Alright. Tapi tak apalah, hak masing-masing kan. Boleh khiar lah untuk sama ada untuk meneruskan kelas saya ataupun tukar kelas lain lah. Boleh macam anda masuk dalam kelas lah. Kan? Anda mempunyai option atau pilihan untuk drop dan tukar lecturer yang lain. Boleh lah tukar lecturer lain. Tak Amirul? Ustaz Amirul. Diam. Ya, doktor. Okay. Ustaz Amirul boleh tak ada saja je buat sergah sikit. Okay, memang mesti suka koyak-koyak ni. Memang saya suka jadi macam tu. Sebab zaman dulu kan, zaman saya dulu dia suka yang season-season. Alright. Kecacatan berlaku sewaktu di tangan pembeli. Pembeli dah dapat barang tu, dia mencacatkan barangan tersebut, maka khiar aib akan tertamat dengan sendiri. Kemudian nak duduk sini. Okey. Kemudian berlaku penambahan atau perubahan pada subjek akad. Tiba-tiba kan kita beli helmet ARC tu tiba-tiba menjadi 2 pula kan. Okey. Okey, khiar aib itu akan batal ataupun tertamat. Okey. Kemudian kita pergi khiar ta'yin. Khiar ta'yin ini kita perlu membuat pilihan. Pilihan. Sebagai contoh, anda suka pakai kasut apa? Okey. Diamnya anda ni lelaki suka pakai kasut apa? Slipper biasa. Kasut lah. Tahu suka pakai flipper tu. Sneakers lah tu. Sneakers apa yang suka pakai? Adidas ke? Adidas. Okey, saya bagi option 3 barang Kasut Adidas, kasut Nike dengan Jack Russell. Okey, anda akan pilih kasut yang mana satu? Adidas lah. Adidas. Okey. Maknanya anda telah memilih khiar ta'yin tersebut iaitu anda memilih
salah satu barang. Maknanya anda punya gugur hak terhadap dua kasut yang lain. Itu boleh masukkan khiyar ta'yin. Maknanya siapa Ustaz Wasik tadi dia memang suka Adidas lah. Okay, siapa lagi suka kasut Adidas? Tak ada dah yang minat kasut Adidas. Ustaz Firdaus suka kasut apa Ustaz Firdaus? Asic. Ha? Asic. Oh, geng-geng main apa Asic ni bukan yang main apa ni ke? Apa nama tu? Badminton ke? Bola tampar. Apa dia? Selalu running. Oh ya ke? Oh, yalah. Yalah macam MU lah. Suka dia running tapi dia macam tak tahu running tu ke mana. Lebih kurang macam tu ke? Lebih kurang lah. Betul. Macam dia macam clueless tau. Dia macam tak ada hala tuju. Lari je. Nampak macam Betul. buat kerja. Tu strategi sebenarnya. Dia melari kan. Tapi sebenarnya larian tu adalah sia-sia. Tapi nampak dia buat kerja. Okay. Alright Ustaz Firdaus suka Asic kan. Okay. Ada lagi. Ustaz Amirul ni suka kasut apa? Ustaz Amirul jenama apa? Saya pun tak tahu doktor saya suka kasut apa. Oh, Pakai je. okay. Pakai je. Bagus ni. Alright. Lain ada? Tak ada dah? Okay. Tak apa kita bersembang-sembang lah sikit. Asyik dalam kelas kan. Saya terus je kan. Kasut apa yang anda suka pakai? Kalau perempuan ni punya kasut, apa yang kasut perempuan ni? Banyak pilihan kasut perempuan ni. Kita pun tak tahu. Sebab perempuan pun tak tahu kasut apa dia nak pakai. Kan? It's too complicated. Okay. Kalau lelaki dia tahu kasut apa? Adidas, Asic kan. Kalau saya macam saya suka Converse. Saya suka Converse sebab saya dulu memang suka pakai Converse. Tapi last saya pakai waktu saya belajar degree dululah. Lepas tu saya tak pakai lah. Sebab Converse saya tu tapak dia hilang. Tapak dia tu saya dah gesek-gesek kan. Habis tak ada tapak lah. Koyak, rabak dan sebagainya. Okay. Ori juga tu saya beli. Tapi saya minatkan kepada season tu ni pasalan. Alright. Lain-lain tak ada? Kasut. Apa kasut yang anda minat ni? Tak ada kasut. Saya hanya seorang-seorang lah ni. Diam je ni. Kasut crop. Croc. Oh, Croc. Okay, lagi? Asadi. Apa dia? Asadi? Siapa tadi? Asadi doktor. Asadi, betul-betul jimat. Bagus. Okay, Asadi. Alright. Bagus bagus. Dia barangan buatan Malaysia kan. Ni mengagungkan buatan luar negara ni. Okay. Tak apalah, tak ada masalah pun. Yang penting kita yang pakai kan. Duit kita kan. Yang salahnya kita pakai duit orang. Pakai duit orang, lepas tu pinjam tak bayar. Lepas tu muncul muka tak bersalah. Itu salah khiyar ta'yin ni ada syarat dia. Tidak melebihi 3 jenis barang. Berlainan harga dan sifat tidak lebih daripada 3 hari. Kemudian kita ada khiyar yang seterusnya. Khiyar ru'yah. Ru'yah. Daripada perkataan melihat kan. Di mana dia tidak melihat barang yang hendak dibeli itu. Okey. Diberikan jika pihak pembeli belum lagi melihat barang benda yang dijadikan subjek akad semasa ataupun sebelum akad dibuat. Maknanya dia belum tengok. Okey, bila dia dah tengok, dia orang kata apa, bila dia dah tengok dan dia setuju, maknanya khiyar itu akan tamat. Itu maksudnya khiyar ru'yah. Sebab dia perkataan daripada melihat ru'yah kan. Ru'ay muni sajidin. Okey, apa maksud ru'ay Ru'ay itu maksudnya lihat lah kan. Ru'yah. Lihat. Tak apalah, korang semua ustaz lah. Saya pendidikan konvensional. Saya sekolah teknik. Okey Okey, kemudian yang seterusnya khiyar naqdi. Okey. Mensyaratkan apabila pihak pembeli tidak menyerahkan bayaran dalam tempoh tertentu. Jika pembeli menyempurnakan bayaran dalam tempoh tertentu, jual beli sudah sempurna. Sebagainya, sebagai contoh, dia belum bagi barang lagi, dia belum bayar lagi. Dia boleh ada hak untuk mengkhiyar, membuat pilihan sama ada meneruskan ataupun menamatkan kontrak. Okey. Secara kesimpulan. Dah kesimpulan dah. Dah kesimpulan. Okey, secara kesimpulannya, kita Islam memberi ruang kepada manusia untuk bermuamalat selari dengan keperluan. Semua itu adalah keperluan kita kan. Beli barang secara ansuran, okey, berhutang, hutang perlu bayar dan akad boleh terbentuk dalam pelbagai tujuan. Jadi
ada apa-apa sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini insya-Allah? Okey, tak ada apa-apa. Jadi kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-A'la. Ya saya. Refleksi 6